karya tertentu tu membawa maksud tertentu jugalah kan, bila seseorang orang seni ni dia menghasilkan karya tersendiri. Kita nak bersama dengan Cikgu Ismail Ahmad. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu di mana? Cikgu lokasi di mana ni? Saya sekarang sedang melukis mural di Kelantan. Ui. Oh, Kelantan. Berapa hari jemput dah? ini. Berapa hari dah di Kelantan, Cikgu? Pasir Putih, Kelantan. Dah berapa hari dah dekat sana? Dah lama dah? Guru. Kami sudah seminggu di sini melukis 4 lokasi. Allahu Akbar. Okey. Jadi orang kata tak duduk diam ya, berkarya sana sini, Cikgu? Ya? Tak duduk diam, berkarya sana sini, menjelajah. Ya, betul. Sebab pengalaman yang ada selama 35 tahun menjadi guru lukisan. Jadi salahnya saya gunakan pengalaman itu untuk berkhidmat untuk masyarakat. Dalam masa yang sama saya mendapat kenalan baru dan saya berkongsi. Okey, Cikgu, bila kita jadi orang seni ni kan, bila walaupun dah bersara tetapi darah seni itu hidup, masih berkobar kan. Jadi bagaimana permulaan Cikgu bila dah bersara tu dan Cikgu terfikir lebih baik Cikgu gunakan masa yang ada ni untuk berbakti kepada orang lain? Betul. Sebenarnya sewaktu saya menjadi guru seni, saya dah mula bercita-cita nak jadi pelukis bebas. Tapi memerlukan komitmen untuk menjaga 5 orang anak yang semuanya berada di IPTA. Jadi saya teruskan tugas saya sebagai seorang guru, cuma saya bersara lebih awal. Dan saya dapatkan kembali jawatan yang saya nak itu, iaitu selepas 37 tahun saya menjadi guru seni. Jawatan yang saya nak ialah pelukis bebas. Alhamdulillah, 5 tahun sebelum saya pencen, saya dah mula merancang dan kini saya dapat jawatan itu walaupun saya sudah bersara. Cikgu, jawatan tu sangat membahagiakan ya, lihat kepada reaksi wajah Cikgu dan juga... Okey, jadi ada orang suka bersendiri atau ada orang yang suka berkumpulan. Kalau Cikgu pilih yang mana? Sebab bila sebut bebas ni kita apa saja imajinasi ada tu kita curahkan kepada kanvas ataupun dinding. Jadi Cikgu bagaimana? Perlu berpandu kepada... Saya ada bengkel saya sendiri ataupun mini galeri yang saya buat lukisan atas kanvas. Itu saya buat kerana dalam masa yang sama saya menyertai kumpulan Angkatan Pelukis Malaysia, Angkatan Seni Rupa Malaysia. Dalam masa yang sama juga saya tak boleh abaikan permintaan kawan-kawan daripada sekolah lain untuk mencantikkan sekolah. Sebab bagi saya, keindahan sebuah sekolah itu menjadi penarik untuk anak-anak murid rasa seronok untuk belajar. Baik. Cikgu, bila Cikgu cakap mural sekolah, lepas tu perlu adanya tarikan pada para pelajar datang ke sekolah, menceriakan suasana sekolah itu. Biasanya kalau Cikgu buat karya mural di sekolah, yang macam mana sebenarnya? Pemandangan saja ke ataupun... Okey, baik. Dia mudah je. Saya gunakan konsep yang mudah. Saya bukan orang handal, orang yang pelajaran tinggi dan sebagainya. Saya hanya seorang guru biasa. Jadi, dalam masa saya mengajar, saya nampak anak-anak ni suka kepada keindahan alam. Jadi, fokus kepada nature. Pengalaman saya sebagai seorang juruselam selama hampir 2 tahun, saya mendaki gunung 22 tahun, semua itu menjadi titik tolak untuk saya melihat kembali keindahan yang Allah berikan ini. Dan saya kongsi kepada sekolah-sekolah yang memerlukan perkhidmatan saya. Dengan nilai ataupun kadar bayaran yang saya ambil sangat sederhana. Supaya sekolah-sekolah dapat memiliki satu hasil karya yang baik tanpa membebankan keuangan sekolah. Baik, Cikgu, pastinya Cikgu ada wawasan tersendiri, barangkali nak jelajah ke pedalaman ya. Kalau di mana-mana ni biasa, mungkin ada wawasan tersendiri dalam berkarya ini, mungkin ada tempat yang Cikgu sasarkan untuk berkarya dan meluahkan isi hati Cikgu sebagai seorang guru. Macam mana? Baik, tentang karya ni, saya nak sampai orang melihat karya saya tu timbul satu perasaan tenang. Tenang, yang kedua dia rasa damai di hati. Yang ketiga, saya anggap seni itu satu terapi. Satu terapi, insya-Allah anak-anak murid ataupun guru sendiri apabila berada satu suasana pembelajaran yang sekitarnya indah, ada nilai hijau di situ, insya-Allah mungkin bantu. Cikgu, ada legasi ke
di kalangan anak cikgu? Anak saya 5 orang, semua melukis dan semua menjadi pembantu saya dalam museum. Oh. Seronoknya. Memang sekumpulan ya. Okey. Baik. Saya juga Dan ada antara mereka dah menjadi guru seni, mengganti saya pula. cikgu, saya terbayang kalau 5 orang tu misalnya kata kalau berkahwin nanti, barangkali cenderahati untuk tetamu datang ke majlis tu adalah lukisan-lukisan ya. Kerana biasa orang bagi bukan telur, tapi kali ini mungkin sesuatu yang berbeza untuk lambangkan identiti keluarga cikgu yang melukis ni macam mana? Okey, baik, senang je. Kalau katalah orang datang ke rumah saya, walaupun rumah saya taklah sebesar mana, tapi rumah itu penuh dengan seni yang dilukis oleh saya dan anak-anak. Kami suka melihat tetamu yang datang menikmati hasil seni. Kerana hasil seni ini kadang-kadang kita tidak semestinya berada dalam galeri-galeri yang besar. Apa salahnya saya wujudkan galeri mini di rumah saya? Dan dalam masa sama mereka mungkin bertanya, bahan, media, teknik, masa itulah saya berkongsi dengan para tetamu saya, mungkin bekas-bekas anak-anak murid saya yang datang. InsyaAllah. Cikgu, okey. Apa kata cikgu bawalah kami tengok sikit hasil mural tu sikit boleh? Kalau ada cameraman kat depan tu. Cikgu bagus sikit ke? Supaya Kita tutup je lah. Okey. Kalau boleh jalan sikit ke? Okey, baik. Saya tunjuk. Okey, baik. Di sambil antara kita berbual ni, cikgu, kita tengok sekitaran yang ada hasil di sekolah sekitar Pasir Putih, Kelantan. Ini pemandangan di mana cikgu? Mungkin cikgu boleh kongsikan. okey, ini di antara lukisan yang saya buat. Keluasan dinding ini lebih kurang 10 kali 14 kaki yang saya siapkan dalam tempoh 1 hari. Untuk yang ni berapa orang pembantu cikgu? Buat masa ni anak-anak saya semua tak dapat bantu. Jadi yang bantu saya hari ini isteri saya saja. Isteri. Oh, dapat isteri memahami. Kepada sejarah asal. Okey. Apabila kami dapat anak kecil, kami mendapat tempahan mural, maka kami berdua yang pergi melukis. Cikgu, Dan mungkin lain dinding, lain dia punya teknik ke? Ataupun lain konsep lukisan, lain dia punya teknik diaplikasikan? Macam mana? Okey, baik. Ini satu lukisan lagi yang saya buat. Okey. Okey. Ini apa? Oh, ni dasar laut cikgu ke? Ini Betul kan cantik. Ada banyak karang. Ikan apa cikgu? okey, ini ada ikan kecil yang sedang disiapkan. Ini Nemo. Dan atas merupakan karangan-karangan laut. Okey, cikgu, kalau cikgu punya sentuhan lah kan, apa dia teknik yang unik yang cikgu ada? Kalau tengok oh ni mesti cikgu Ismail punya cara ni. Identity. Identity, ya. Kekuatan Trademark. teknik tu trademark Saya tu. tunjuk sedikit nak boleh, saya buat boleh, demo boleh. sedikit. Boleh? Okey, boleh, boleh. Boleh, baik. Jadi antaranya saya gunakan warna okey, tengok. Tengok ya. Okey, saya fokus sini. Cuba fokus sini. Okey, nampak ya? Okey. Alright. Okey. Tengok, dia pecah aja. Itulah dia terus jadi ya. Kalau kami buat macam Terus jadi ya. Sebab kalau dulu kita belajar, kita mencampur warna di atas palet, dalam palet dan kita ke kertas. Sekarang konsep yang paling laju, kita paksa warna itu bercampur di atas dinding. Habis cikgu kalau silap Contohnya saya ambil warna kuning dan hijau. Saya paksa warna ni bercampur dan dia terus membentuk warna-warna dah. Kalau misalnya kata cikgu tersilap lah sebab kan macam mana? Kalau tersilap, sebenarnya inilah perkara yang paling ditakuti oleh anak-anak murid saya. Jadi saya ajar bagaimana mengatasi kesilapan. Contoh kalau satu kesilapan di dinding yang saya lukis, kita biar dia kering, kita padam semula, kita lukis semula. Jadi di sini timbul satu perasaan kepada anak-anak murid ataupun siapa yang belajar dengan saya, jangan takut berlaku kesalahan. Kerana perkara itu bukan perkara salah yang mendatangkan mudarat. Dia hanya peluang untuk kita memperbaiki dan mencantikkan lagi kerja kita. Itu dia. Semoga cikgu berbahagia dengan jawatan yang diimpikan selama ini.
Dan selepas 35 tahun berkhidmat, ini jawatan yang paling bahagia yang sesuai dengan jiwa dan semoga terus berbakti untuk nusa dan bangsa melalui lukisan yang cantik, indah menawan di sekolah, cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini mendatangkan manfaat untuk semua peminat-peminat seni seluruh negara. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Hanya seorang tua pelukis dinding. Terima kasih. Ya, tapi jiwa cikgu muda selamanya, insyaAllah. Seperti mana hijau lukisan di belakang. Orang seni ni bukan saja hasil karya, tapi kata-katanya juga banyak falsafah. Itu dia. Kalau kita mendengar satu demi satu kan. Dan juga mungkin kerana jiwa yang sensitif lah dapat menghasilkan sesuatu yang berimpak tinggi. Daripada Cikgu Ismail Ahmad, bekas guru yang kini berada di Kelantan untuk laksanakan misinya.